Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua ketua biro yang dapat hadir pada mesyuarat takhir kita pada kali ini. Pertama sekali kita buka majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan kita, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketua biro yang hadir pada mesyuarat kita yang terakhir pada kali ini. Bagi membincangkan perkembangan terkini kita mengenai program yang kita akan laksanakan pada minggu hadapan, saya berharap mesyuarat kita yang terakhir ini berjalan dengan lancar dan harap semua masalah, penyelesaian dan penambahbaikan yang ingin dikongsikan oleh semua ketua biro pada kali ini dapatlah diselesaikan. Sebelum saya terlupa, tujuan utama mesyuarat takhir ini diadakan ialah dapat kita peroleh kata putus daripada setiap ketua biro untuk program yang akan berlangsung pada minggu hadapan, iaitu program jualan amal untuk anak yatim. Sebelum saya memulakan mesyuarat, saya ingin mengesahkan minit mesyuarat pada minggu lepas yang telah kita bincangkan. Jadi saya minta kepada sesiapa yang boleh mengesahkan minit mesyuarat sekarang. Tuan, saya mengesahkan minit mesyuarat yang kelima pada minggu lepas yang telah kita bincangkan. Terima kasih. Jadi tanpa membuang masa, saya selaku pengerusi, saya serahkan mesyuarat ini kepada Biro Publicity dan Media untuk membentangkan tentang perkara yang beliau ingin bentangkan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Pengerusi dan semua ketua biro. Saya Nurul Ashikin binti Ramli dari Biro Media dan Publicity merupakan ketua biro pada program kali ini. Saya akan menerangkan tentang penambahbaikan serta tugas saya dan kumpulan saya semasa program jualan amal untuk anak yatim itu nanti yang berlangsung pada 20 Jun 2020 bertempat di Dewan Taning Sari. Seperti yang semua tahu, tugas saya ialah menyebarkan semua maklumat tentang program ini untuk menarik semua perhatian semua pelajar untuk menghadiri program ini. Berikut ialah cadangan serta penambahbaikan yang saya dan kumpulan saya lakukan. Pertama, Biro Publicity dan Media akan membuat risalah dan banner untuk mempromosikan program ini kepada semua pelajar. Di dalam risalah tersebut, kami akan menerangkan semua aktiviti yang akan berlangsung dalam program itu nanti. Misalnya permainan, persembahan dan juga jualan. Jadi kami akan menagih risalah serta mempromosikan program pada hari Selasa dan juga Rabu petang kerana pada setiap hari tersebut akan adanya pasar malam yang akan membuatkan beberapa pelajar akan datang untuk membeli makanan mereka. Kami juga akan menampak poster ke semua blok-blok yang terdapat di UiTM Melaka, kampus Alas Gajah. Hal ini supaya mereka tidak terlepas pandang akan program yang kita lakukan ini. Selain itu, Biro Publicity dan Media juga akan mempromosikan program ini di media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Twitter. Hal ini kerana semua pelajar dalam kampus ini mempunyai telefon bimbit dan mempunyai media sosial. Kami akan membuat poster dan reka yang menarik serta ayat yang sesuai bagi menarik minat pelajar untuk melihat serta hadir ke program itu nanti. Jadi inisiatif ini akan memeriahkan lagi program kita sekiranya ramai yang hadir dan turut serta ke program itu nanti. Kedua, kami juga akan menulis surat kepada Koordinator Pengurusan Teknologi dan Pejabat serta menjemput beliau hadir bagi program itu nanti. Mereka sudah bersetuju dengan program kita serta membenarkan program kita ini dijalankan. Hal ini kerana kami ingin program ini berjalan dengan lancar dan kita tidak akan menyusahkan sesiapa sekiranya ada perkara buruk yang akan berlaku kepada program itu nanti. Di samping itu, pada minggu lepas, saya dan salah seorang dari ahli kumpulan saya sudah pergi ke rumah anak yatim tersebut serta menjemput mereka untuk hadir ke program kita itu nanti. Dan mereka bersetuju serta teruja dengan program yang kita lakukan
kita lakukan ini. Maka dengan ini saya ingin Biro tugas-tugas khas bagi menambah lagi bilangan kerusi dalam Dewan serta penambahan makanan kerana dianggarkan 600 orang anak yatim yang akan hadir ke program kita itu nanti. Saya juga sudah memberitahu kepada Ketua Biro Kewangan tentang bilangan anak yatim tersebut supaya mereka dapat mengira untung dan rugi serta bilangan sumbangan yang akan diberikan kepada anak yatim itu nanti. Jadi, ini sajalah penerangan saya serta cadangan saya yang selaku sebagai Biro Publicity dan Media. Saya berharap semua bersetuju dengan cadangan saya ini. Saya juga akan menerima semua cadangan tambahan sekiranya ada yang kurang dalam apa yang saya terangkan tadi. Saya berharap program kita kali ini dapat memberi kesedaran serta manfaat kepada semua pelajar dan juga berharap program ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Nurul Ashikin bagi penambahbaikan beliau sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentangan daripada Encik Nurul Fahana selaku Ketua Biro Kewangan bagi membincangkan mengenai hal-hal kewangan untuk bagi menjalankan program ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin menyatakan bahawa saya bersetuju dengan isi cadangan dan penambahbaikan yang dilontarkan sebentar tadi oleh Cik Nurul Ashikin binti Ramli. Jadi, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi kerana memberi ruang kepada saya untuk membentangkan penerangan saya buat kalian terakhir dalam mesyuarat kita sebelum melaksanakan program juaran amal anak-anak yatim pada 27 minggu hadapan. Baiklah, saya Nurul Farhana binti Mazli selaku Ketua Biro Kewangan dalam program jualan amal anak-anak yatim ini akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan peruntukan yang diperlukan bagi melaksanakan program ini. Dan terdapat juga beberapa penambahbaikan yang akan saya ambil untuk memastikan tiada masalah apa-apa yang berkenaan dengan proses penyediaan program berkaitan dengan pengeluaran wang sebagai peruntukan untuk disalurkan ke rumah anak-anak yatim. Saya ingin mengulas sedikit berdasarkan minit mesyuarat kita yang lepas bertarikh 5 Jun 2020. Untuk makluman semua, saya telah memaklumkan berkenaan dengan kita mempunyai masalah dalam kekurangan modal untuk melaksanakan program ini pada mesyuarat yang lepas. Kekurangan modal yang saya maksudkan itu adalah dari aspek berapa jumlah yang perlu disumbangkan ke rumah anak-anak yatim dan juga penyewaan kawasan tapak di Dewan Tamin Sari untuk melaksanakan program tersebut. Tetapi tidak mengapa kerana saya sudah menyediakan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, salah satu inisiatif yang akan saya ambil adalah mengadakan perbincangan bersama Ketua Biro Jualan dan juga Ketua Biro Permainan dan Peralatan untuk membuat kutipan berkenaan dengan penyewaan tapak yang akan digunakan di sekitar Dewan untuk berurus niaga. Saya telah membuat pengiraan berkenaan dengan sewa tapak, oleh itu saya telah menetapkan untuk membuat kutipan penyewaan tapak gerai-gerai jualan yang akan dibuka pada hari tersebut sebanyak RM20 untuk setiap gerai. Setahu saya, terdapat 10 buah gerai yang akan dibuka di bawah kelolaan Ketua Biro Jualan. Jadi jumlah kutipan semuanya akan saya peroleh dalam lebih kurang RM200, bukan? Begitu juga dengan tapak penyewaan bagi 5 buah permainan yang turut dianjurkan ketika program tersebut akan dikenakan tapak sewa RM20 untuk setiap permainan. Jadi, jumlah kesemua sekali adalah RM100 dan saya akan memperoleh sebanyak RM300 bagi kedua-dua aktiviti tersebut. Seterusnya, saya beralih kepada bahagian peruntukan terhadap sumbangan untuk disalurkan ke rumah anak-anak yatim. Oleh kerana ini merupakan program jualan amal anak-anak yatim dan keutamaan kita menganjurkan program ini adalah untuk mengumpul dana sumbangan berdasarkan hasil jualan dari pelbagai aktiviti dan juga gerai jualan yang dibuka ketika program tersebut. Oleh hal yang demikian, saya telah menetapkan jumlah untuk disumbangkan kepada rumah anak yatim.
bagi hasil jualan yang daripada gerai-gerai jualan yang dibuka di bawah kelolaan Ketua Biro Jualan, saya akan mengambil 50% peruntukan berdasarkan hasil keuntungan jualan yang diperoleh pada hari tersebut, manakala 50% lagi peruntukan dikutip daripada untung jualan kupon permainan-permainan yang turut dianjurkan oleh Ketua Biro Permainan dan Peralatan. Jadi, ingin saya simpulkan di sini, melalui perolehan yang dibuat daripada hasil jualan gerai dan juga aktiviti permainan, dana ini akan digunakan dan disumbangkan ke rumah anak-anak yatim dalam bentuk keperluan asas seperti beras, minyak masak, garam, gula dan juga sebagainya. Jadi setakat ini saja pendapat dan penambahbaikan dari saya untuk mesyuarat kita yang terakhir. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Nurul Fahana atas pendapat dan penambahbaikan yang dikongsikan sebentar tadi. Seterusnya kita serahkan kepada Ketua Biro Protokol Cik Puteri Nur Sakinah bagi membentangkan cadangan beliau untuk majlis tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Biro Keuangan atas penerangan sebentar tadi. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Puteri Nur Sakinah Adha binti Muhammad Hanafi sebagai Ketua Biro Protokol untuk program jualan amal anak yatim pada kali ini. Dan saya sebagai Biro Protokol ingin memberitahu tentang tindakan yang perlu dibuat sebelum majlis berjalan, iaitu perkara-perkara penting yang perlu ada ialah kertas cadangan dan objektif. Begitu juga peruntukan keuangan yang telah disebutkan oleh Biro Keuangan sebentar tadi. Dan kita perlu mengetahui tugas dan tanggungjawab semua jawatan kuasa yang terlibat seperti biro-biro yang ada sekarang ni. Selain itu, kita juga perlu menyediakan pelan jualan supaya tidak ada yang ketinggalan. Dan untuk semakan terakhir sebelum majlis berlangsung ialah membuat semakan semula, iaitu checklist untuk memastikan segala perancangan yang dibuat menjadi lengkap dan majlis akan berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya akan menerangkan perkara yang dirancang semasa majlis supaya majlis berjalan dengan lancar dan teliti. Jadi, semasa majlis saya akan memastikan semua petugas mengambil peranan masing-masing supaya keadaan semasa majlis tidak menjadi kucak-kacir dan kelang kabut. Seterusnya, saya akan memastikan juruacara majlis hadir untuk mengacarakan majlis kita pada hari tersebut. Begitu juga dengan kehadiran pembaca doa dan kepada pihak Biro Persembahan dan Teknikal, perlu menyediakan lagu negaraku dan juga UiTM di hatiku sebelum memulakan majlis aktiviti yang seterusnya. Selain itu, senarai tetamu kehormat dan tetamu jemputan khas yang lengkap juga disediakan mengikut susunan protokol. Sebagai contoh, tetamu kehormat yang terlibat ialah Ketua bagi kos pengurusan teknologi dan pejabat ini sendiri dan juga pensyarah-pensyarah OM yang terlibat. Seterusnya, di dalam skrip pengacaraan perlulah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengusaha rumah anak yatim kerana sudi hadir pada majlis kita nanti. Bagi memeriahkan lagi ucapan pada majlis nanti, saya mencadangkan agar pengacara menyebut senarai-senarai jualan dan juga aktiviti yang akan dijalankan semasa majlis nanti, supaya tetamu akan tahu perkara yang dijalankan dan tidak ketinggalan. Jika perlu, saya mengesyorkan agar kita menyediakan cenderamata kepada tetamu kehormat. Begitu juga dengan pengusaha rumah anak yatim kita nanti sebagai tanda terima kasih kerana kehadiran mereka yang melengkapi majlis itu nanti. Saya ingin memberitahu sekali lagi kepada Biro Persembahan dan Teknikal kita supaya kalau boleh kita elakkan daripada masalah teknikal. Jadi saya harap biro yang terlibat boleh menyediakan dengan teliti supaya tidak ada kekurangan semasa majlis nanti. Kemudian yang terakhir, saya ingin mencadangkan ialah perkara-perkara yang perlu dibuat selepas majlis, iaitu kita akan buat penilaian majlis supaya kita dapat lihat bagaimana majlis akan dijalankan nanti supaya lancar. Selain itu, kalau boleh kita akan menyediakan surat penghargaan dan terima kasih kepada pengusaha rumah anak yatim tersebut kerana mengizinkan kita untuk menjalankan majlis. Dan yang paling penting,
Kalau boleh saya ingin mencadangkan supaya membuat laporan majlis termasuk laporan perbelanjaan dan pendapatan yang telah dikeluarkan. Hal ini supaya kita dapat merekodkan aktiviti kita sebagai pelajar OM di UiTM Lendu supaya laporan ini dapat menjadi contoh terbaik untuk pelajar-pelajar OM yang akan datang. Seterusnya cadangan saya ini kepada Biro Persembahan supaya menyediakan rekod rakaman video ataupun liputan media sepanjang majlis berlangsung nanti. Jadi kita boleh buat album gambar sebagai kenang-kenangan untuk aktiviti pada tahun ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya sebagai Ketua Biro Protokol. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Biro Jualan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita teruskan lagi dengan pembentangan daripada Cik Emilia. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada pengerusi mesyuarat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya menyokong dengan penerangan dan cadangan yang diutarakan oleh Cik Puteri Sakinah selaku Ketua Biro Protokol. Okey, saya Emilia Izli Miti Ismail selaku Ketua Biro Jualan bagi program Jualan Amal Anak Yatim yang bakal akan diadakan nanti, ingin menerangkan tujuan penubuhan utama Biro Jualan di dalam program ini, iaitu untuk menganjurkan pelbagai jualan yang menarik dan hasil daripada kutipan jualan itu sendiri akan disumbangkan kepada rumah anak-anak yatim. Jadi, di sini menunjukkan ahli-ahli Biro Jualan akan membuat jualan amal, maka pelajar pihak kaki tangan universiti dan orang luar yang hadir yang dapat memeriahkan program ini sedikit sebanyak dapat menghulurkan sumbangan dan bantuan kepada mereka yang lebih memerlukan. Selain itu, secara tidak langsung dapat memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar di UiTM Kampus Alor Gajah yang berminat dalam bidang keusahawanan. Sebelum itu, jualan-jualan yang akan diadakan ini tidak semestinya hanya pelajar-pelajar dari kelab keusahawanan sahaja yang terlibat untuk menguruskan, tetapi pelajar-pelajar dari kelab lain atau mana-mana pelajar sahaja yang berminat untuk membuat jualan amal dan sukarela untuk tolong menjual dari pagi hingga petang juga amatlah digalakkan untuk turut serta. Pada perbincangan mesyuarat yang lepas, mesyuarat telah membuat keputusan bahawa kita hanya fokus untuk pembukaan gerai jualan makanan dan minuman yang pelbagai sahaja dan anggaran gerai yang akan ditubuhkan adalah sebanyak 7 buah gerai. Tetapi untuk mesyuarat yang terakhir ini, saya berpendapat ingin melakukan penambahan gerai jualan dari segi yang lain, iaitu gerai menjual pakaian dan tudung terpakai, barangan runcit, penyediaan bilik yang cantik untuk bergambar, penjualan novel-novel terpakai dan gerai menjual kraft tangan hasil buatan daripada pelajar UiTM sendiri. Jadi, saya bercadang untuk melakukan penambahan bilangan gerai sebanyak 3 buah gerai lagi dan jumlah gerai keseluruhan yang akan beroperasi dalam program ini adalah sebanyak 10 buah kedai. Dari segi pakaian dan tudung itu, kita boleh bertanya dan meminta kepada pelajar sekiranya terdapat pelajar-pelajar yang sukarela untuk memberi sumbangan baju atau tudung yang tidak mahu digunakan lagi dan memberitahu tujuan sebenar ke mana hasil baju ini akan pergi. Untuk pengetahuan pengerusi dan ketua-ketua biro yang lain, Biro Jualan mempunyai pelbagai aktiviti projek, antaranya Fox Kajian yang merupakan sebuah gerai runcit kecil yang menyediakan dan menjual pelbagai barang keperluan kepada pelajar. Fox Field Selling iaitu jualan minuman segar dan makanan, dan yang terakhir sekali The Cafes, jualan pelbagai perisa minuman kopi yang berkualiti tinggi. Jadi, projek-projek ini sudah termasuk dalam 10 buah gerai itu bersama dengan gerai-gerai yang lain bagi memeriahkan lagi program ini. Disebabkan pada masa kini perkara-perkara tular menjadi perhatian orang ramai, maka saya ingin mencadangkan pihak yang terlibat dengan jualan boleh menjual makanan dan minuman yang agak tular seperti penjualan kondok mozzarella, oden, coconut shake, minuman bubble tea, takoyaki cheese dan sebagainya. Seperti yang disedia maklum, perjalanan biro ini diterajui oleh lembaga penasihat, senior dan pemantau.
Maka itu sahaja penerangan dan cadangan daripada saya untuk bahagian jualan. Saya berharap cadangan yang telah saya kemukakan sebentar tadi dapat perhatian dan persetujuan daripada semua pihak. Jika terdapat pendapat atau cadangan yang lain daripada biro-biro yang lain, boleh mengemukakan kepada saya. Akhir kata, saya berharap agar program jualan amal anak yatim ini dapat dilancarkan dengan jayanya dan sedikit sebanyak dapat mendorong pelajar ke arah kebaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Emilia di atas pembentangan dan juga idea bernas beliau sebentar tadi. Baiklah, seterusnya pembentangan daripada Biro Persembahan dan Teknikal, Cik Syuhada, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Baiklah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Mesyuarat. Sebelum saya memulakan perbincangan saya ingin menyokong pendapat dan cadangan yang diberikan oleh Encik Emilia Izli binti Ismail. Okey, ada sebarang bantahan. Jika tiada, maknanya semua menyokong pendapat daripada Emilia Izli Ismail, ya. Okey, saya Nur Syuhada binti Ruslan selaku Ketua Biro Persembahan dan Teknikal bagi program jualan amal anak yatim yang bakal diadakan pada 20 Jun 2020. Bertempat di Dewan Tamingsari UiTM Alor Gajah, Melaka, ingin memberikan sedikit ulasan tentang persembahan dan teknikal semasa berlangsungnya jualan tersebut. Saya ingin mencadangkan, semasa program tersebut dijalankan, saya dan pasukan saya ingin mengadakan persembahan untuk para pelanggan yang hadir. Ini kerana secara tidak langsung, persembahan tersebut dapat memeriahkan program yang sedang berlangsung. Selain itu, saya juga berpendapat untuk memilih pelajar daripada kelab kebudayaan untuk melakukan persembahan. Dengan peluang yang diberikan ini, mereka dapat menunjukkan bakat mereka dalam tarian maupun nyanyian. Selain itu, pelajar daripada kelab kebudayaan juga lebih mahir dalam membuat persembahan berbanding dengan pelajar yang lain. Dengan ini secara rasminya dapat menarik minat penonton yang hadir untuk menyertai kelab tersebut supaya kelab kebudayaan UiTM Alor Gajah lebih aktif. Okey, seterusnya ialah orang yang bertanggungjawab berhubung dengan pihak UiTM dalam segala kemudahan persembahan kerana semua kemudahan akan disediakan oleh pihak UiTM. Sebagai contoh, kemudahan elektronik yang disediakan ialah pembesar suara dan mikrofon. Selain itu, saya juga bertanggungjawab dalam menguruskan belakang tabir, menyediakan dan memasang peralatan alat muzik yang diperlukan oleh peserta persembahan seperti keyboard, gitar akustik dan drum. Saya dan kumpulan saya akan menguruskan keseluruhan persediaan dewan seperti kerusi-kerusi di dalam dewan untuk penonton. Saya akan memastikan semua pelajar membuat rehearsal terlebih dahulu supaya mereka lebih bersedia dan tidak membuat kesilapan semasa berada di atas pentas. Seterusnya ialah saya sebagai Biro Persembahan akan memastikan dewan tempat untuk para peserta membuat persembahan telah ditempah terlebih dahulu supaya tiada mana-mana pihak yang menggunakan dewan semasa program dijalankan dan tiada masalah berkenaan dengan dewan. Okey, seterusnya ialah saya mencadangkan untuk mana-mana pelajar yang ingin menonton persembahan perlu membayar sebanyak RM2 sahaja seorang untuk masuk ke dalam dewan sebagai tiket. Saya letakkan harga yang murah supaya semua pelajar mampu dan boleh membeli tiket untuk masuk ke dalam dewan menonton persembahan. Duit itu pula separuh akan disumbangkan kepada Badan Kebajikan Anak Yatim. Selebihnya pula akan dibelanjakan untuk makan malam peserta yang membuat persembahan sebagai ganjaran. Untuk menarik minat pelajar melihat persembahan tersebut, saya akan menetapkan tema untuk pelajar kebudayaan membuat persembahan. Tema yang difikirkan ialah confirm and joy punya. Dengan cara ini, pelajar UiTM akan tertanya-tanya persembahan bagaimanakah akan disembahkan. Antara contoh persembahan tambahan selain tarian dan nyanyian, sketsa juga akan diadakan. Ini akan lebih memeriahkan program tersebut. Pelajar juga boleh membeli makanan di luar dan masuk ke dalam dewan untuk menonton persembahan. Jadi itu sahajalah cadangan dan penerangan daripada saya
daripada bahagian persembahan dan teknikal. Saya harap semua pihak bersetuju dengan cadangan yang diberikan tadi. Jika ada sebarang tambahan atau bantahan, boleh beritahu saya. Saya juga berharap program jualan amal anak yatim ini dapat dijalankan dengan jaya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Syuhada atas pembentangan beliau tadi. Seterusnya, pembentangan daripada Ketua Biro Keselamatan dan Kebersihan, Cik Umairah. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Mesyuarat kerana memberi keizinan untuk mengemukakan ulasan saya pada mesyuarat terakhir ini. Sebelum itu, saya setuju dengan cadangan yang diberikan oleh Encik Syuhada tadi. Jika ada sesiapa yang ingin membantah atau ingin mengemukakan soalan kepada Encik Syuhada, silakan. Nampaknya tiada bantahan atau soalan yang ingin dikemukakan. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengerusi mesyuarat dan ahli ketua-ketua biro yang lain. Saya Nur Umairah binti Rosli selaku Ketua Biro Keselamatan dan Kebersihan pada mesyuarat kali ini. Seperti yang kita tahu, ini merupakan mesyuarat terakhir. Jadi saya telah menambah beberapa penambahbaikan dalam melaksanakan program jualan amal untuk anak yatim ini. Tujuan Biro Keselamatan dan Kebersihan ini diwujudkan adalah untuk menjamin keselamatan para pengunjung serta menjaga kebersihan sekitar kawasan universiti kita ini. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tugas-tugas Biro Keselamatan. Tugas-tugas Biro Keselamatan ini adalah untuk menjamin keselamatan orang awam serta menjaga ketenteraman program. Untuk penambahbaikan mesyuarat kali ini, saya ingin mewujudkan pasukan sukarelawan dalam kalangan ahli-ahli Biro Keselamatan untuk menjaga kesesakan lalu lintas jalan raya supaya tiada berlakunya kemalangan yang boleh merabut nyawa orang awam. Selain itu, saya telah menambah beberapa papan tanda seperti tempat meletakkan kenderaan dan tempat dilarang meletakkan kenderaan. Hal ini supaya para pengunjung tidak meletakkan kenderaan di tempat yang tidak sepatutnya. Di samping itu, sebelum beberapa hari program dijalankan, saya akan melantik beberapa wakil dari kalangan biro keselamatan untuk memantau keadaan tapak jualan agar tapak tersebut selamat untuk digunakan. Contohnya, saya dan ahli biro yang lain akan memantau pemasangan khemah jualan untuk memastikan khemah yang digunakan adalah selamat untuk dipasang serta memeriksa beberapa kelengkapan program seperti kerusi dan meja adalah mencukupi dan selamat untuk digunakan oleh para pengunjung yang hadir ke program itu. Kedua, tugas-tugas ahli Biro Kebersihan pula adalah untuk memastikan kawasan sekitar tapak jualan serta sekitar kawasan universiti adalah bersih. Hal ini kerana supaya tidak mencacatkan pandangan para pengunjung yang hadir. Tugasnya ialah memastikan tong sampah kita semula adalah mencukupi dan diletakkan di setiap penjuru gerai jualan bagi kegunaan para pengunjung yang hadir. Selain itu, saya sebagai Ketua Biro Kebersihan akan menyediakan plastik sampah yang telah dibiodegradasi kepada para penjual untuk membuang sampah. Hal ini kerana plastik ini mudah reput dan dapat mengurangkan pencemaran plastik sampah. Di samping itu, saya juga ingin menyelitkan beberapa info berkaitan kepentingan menjaga kebersihan. Contohnya, saya akan membuat risalah mengenai info tersebut dan boleh diberi kepada para pengunjung yang hadir. Akhir sekali, saya ingin mencadangkan untuk menjalankan pertandingan gerai jualan terbersih dan tercantik. Hal ini supaya ia dapat menaikkan semangat para penjual untuk memastikan sekitar tapak jualan adalah bersih. Baiklah, ini saja penambahbaikan yang saya ingin kemukakan pada mesyuarat kali ini dan saya berharap ketua biro yang lain bersetuju dengan cadangan saya ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Umairah atas pembentangan sebentar tadi. Kita teruskan lagi mesyuarat kita. Saya serahkan kepada Cik Nur Syazwina selaku Ketua Biro Peralatan dan Permainan bagi membentangkan cadangan beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi mesyuarat
Sebelum tu saya bersetuju dan menyokong dengan ulasan yang diberikan oleh Cik Umairah iaitu Biro Keselamatan dan Kebersihan. Adakah ahli mesyuarat yang lain turut menyokong atau ada sebarang bantahan? Jika tiada, saya teruskan sahaja. Saya Nur Syazwina binti Muhammad Nasaruddin adalah sebagai Biro untuk Permainan dan Peralatan bagi program jualan amal anak yatim yang bertarikh pada 20 Jun 2020. Jadi cadangan saya ialah saya akan mencadangkan untuk mengadakan beberapa permainan bagi menarik perhatian pelajar dan masyarakat luar untuk menyertai dan memeriahkan lagi program yang diadakan. Untuk makluman pengerusi dan ahli mesyuarat yang lain, permainan yang diadakan ini hanya menggunakan kupon sahaja dan tidak dibenarkan menggunakan wang ringgit. Harga kupon pula pihak kami telah berbincang untuk meletakkan harga yang sesuai dan berpatutan agar orang ramai dapat berseronok sambil beramal. Pembelian kupon boleh dilakukan di kaunter penukaran kupon yang disediakan di program tersebut. Antara permainan yang saya cadangkan, yang pertama adalah permainan baling gelung ke dalam kon. Permainan ini memerlukan peralatan seperti kon dan gelung yang bersaiz kecil. Cara permainannya ialah pemain perlu membaling gelung ke dalam kon dan jumlah gelung yang dikumpul akan mempengaruhi hadiah yang diperolehi. Permainan kedua pula adalah memanah belon. Permainan ini memerlukan peralatan seperti belon dan pemanas plastik. Cara permainannya, pihak kami akan melekatkan belon yang telah ditiup pada polystyrene dan kemudian pemain perlu memanah belon sehingga ianya meletup. Selain itu, permainan membaling dart, permainan ini hanya menggunakan dua peralatan sahaja iaitu papan dart dan juga dart. Akhir sekali ialah kami akan melakukan cabutan bertuah dan cabutan ini hanya boleh dicabut sebanyak 2 kali sahaja oleh seorang peserta bagi menentukan peserta memperolehi hadiah atau sebaliknya. Seterusnya, untuk semua peralatan dan hadiah yang diperlukan, pihak saya akan berusaha untuk mendapatkannya secara percuma daripada penaja luar atau secara sukarela daripada pelajar lain agar peralatan yang hendak digunakan mencukupi. Baiklah, itu sahaja cadangan daripada saya. Saya harap cadangan ini diterima oleh semua ahli mesyuarat dan jika ada kekurangan, saya akan memperbaikinya lagi dari semasa ke semasa agar program yang dijalankan berjalan dengan lancar. Saya juga berharap program jualan amal anak yatim ini dapat memberi impak kepada semua masyarakat, terutama sekali kepada pelajar UiTM Alor Gajah Melaka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nur Syazwina. Akhir sekali kita serahkan kepada Encik Nur Aimadia selaku Ketua Biro Tugas-Tugas Khas bagi membincangkan pembentangan beliau. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pengerusi. Sebelum saya membentangkan persediaan terakhir saya ingin menyokong cadangan daripada Cik Nur Syazwina. Okey, baiklah. Jika tiada bantahan, saya memulakan pembentangan saya. Okey, jadi saya Nur Aimardia binti Zul Hazmi dari Biro Tugas-Tugas Khas ingin membentangkan persediaan terakhir untuk program jualan amal untuk anak yatim yang akan berlangsung tidak kurang seminggu lagi. Tugas kami adalah untuk membuat persediaan tempat membuat persediaan tempat merangkumi 2 lokasi iaitu yang pertama, persiapan dari segi kemah untuk jualan. 5 buah kemah yang bersaiz 20x20 telah disewa dari syarikat Yusof Canopy and Services di Alor Gajah. Sebagaimana pada mesyuarat yang lepas, telah ditetapkan 2 peniaga berada di bawah 1 kemah yang dilengkapi dengan kipas kerana program ini berlangsung dari pagi ke petang. Dengan adanya kipas tersebut dapat memberi keselesaan untuk para penjual untuk bersama-sama kita meneruskan jualan amal ini untuk anak yatim. Seterusnya, disediakan juga setiap peniaga 1 meja bersaiz 2x4 dan 2 biji kerusi. Keseluruhannya, kemah ada 5 dengan 10 orang peniaga.
Plan tapak telah saya edarkan di platform WhatsApp. Okey. Yang kedua, persiapan dari segi di Dewan. Atas pentas, disediakan 5 kerusi VVIP disertakan dengan air mineral, 2 meja hadiah dan 1 restroom untuk berucap. Manakala susunan dari bahagian bawah disediakan 30 kerusi untuk pensyarah, 500 kerusi untuk tetamu dan pelajar. Plan dalam Dewan juga telah saya edarkan di platform WhatsApp. Selain daripada persiapan tempat, kami juga ditugaskan untuk menyediakan makanan untuk para VVIP dan tetamu. Seperti mesyuarat lepas, kita telah bersetuju untuk menempah makanan untuk VVIP untuk majlis perasmian dan penutup dari berkat selera catering Melaka. Untuk perasmian majlis, kami telah menyediakan kudapan untuk sarapan pagi untuk VVIP dan untuk penutup majlis telah kami sajikan berbagai menu makanan mengikut peruntukan yang diberikan oleh Biro Kewangan. Kami telah pun membuat penyediaan dari segi tempat makanan VVIP juga. Makan VVIP disediakan di bilik VVIP yang berada di bahagian tepi Dewan. Akan tetapi, terdapat isu perselisihan faham bagi makanan untuk tetamu yang terdiri daripada anak-anak yatim yang bakal hadir pada hari tersebut. Saya mencadangkan mereka untuk mendapatkan kupon untuk mereka beli di gerai-gerai jualan yang telah dibuka pada hari tersebut. Hal ini bukan sahaja memberikan keuntungan kepada para penjual, tetapi memberi satu keseronokan kepada anak yatim juga kerana mereka dapat membeli dan memilih makanan yang mereka gemari. Seterusnya, saya juga mencadangkan untuk memberi anak-anak yatim ini kupon istimewa untuk mereka dapatkan laluan tanpa beratur. Ini kerana kita seharusnya mengalu-alukan kedatangan mereka untuk majlis amal ini. Mereka juga akan merasakan layanan istimewa ini satu kebahagiaan buat mereka, tidak perlu bersesak-sesak beratur bersama para pelajar UiTM yang lain dan tetamu yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita sudah tiba ke penghujung mesyuarat. Jadi ahli mesyuarat semua, nampaknya kita telah melaporkan semua sekali laporan terakhir yang semua ahli mesyuarat telah bentangkan sebelum berlangsungnya program kita pada minggu hadapan. Saya rasa amat berbesar hati di atas kehadiran semua ketua biro dalam mesyuarat terakhir pada hari ini. Jadi saya harap segala perkara yang telah kita bentangkan sebentar tadi dapat kita laksanakan dengan jayanya dan juga lancar pada hari kejadian tersebut. Segala kesulitan insyaAllah kita boleh elakkan. Segala kerjasama daripada pihak semua ketua biro amat saya perlukan dalam merealisasikan program jualan amal anak yatim tersebut dapat kita mendapat pujian yang sewajarnya dari pihak atasan. Baiklah, itu sahaja. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai di sini saja mesyuarat kita yang terakhir pada kali ini. Sekian, terima kasih.